Hai adik-adik, mesti seronok kan kalau main sorok-sorok atau kejar-kejar dengan kawan-kawan. Tapi macam mana pula kalau ada orang dewasa atau orang asing datang nak kacau kamu semua? Mesti rasa tak selesa dan marah kan? Nak tahu tak? Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Cikgu Syarul. Anda akan bersama saya dalam unit Jaga Diri Sihat Emosi bagi tahun 3 Pendidikan Kesihatan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, saya Cikgu Syarul akan mengajar kamu PJ dan juga Pendidikan Kesihatan pada tahun 2021 ini. Macam mana semua kat rumah? Okey, sihat? Kalau sihat, alhamdulillah. Okey. Jadi pada hari ini saya akan terus ke buku teks. Kamu boleh buka buku teks. Sekarang ini buku teks muka surat 65. Okey, jadi kita akan belajar mengenai peers, penjagaan reproduktif, bahagian sulit kita. Di mana bahagian sulit kita? Apakah yang dikatakan dengan bahagian sulit? Apa yang kita perlu buat? Jadi sebentar lagi. Ya, dah buka buku teks? Kalau dah buka, kita terus kepada buku teks. Okey, jadi kita akan lihat di sini. Kita akan lihat di sini buku teks kita ada muka surat 65. Penjagaan jaga diri sihat emosi. Okey. Nana dan rakan-rakan sedang mencari maklumat berkaitan peers di perpustakaan awam. Apakah itu peers ya? Nana dan rakan-rakan dia pergi perpustakaan. Okey, jadi pendidikan reproduktif dan sosial itu adalah peers. Okey, terdiri daripada 7 aspek. Okey, 7 aspek iaitu kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan dan pencegahan penyakit dan keselamatan. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai kenali diri. Kenal diri kamu, bahagian anggota badan kamu ni. Kita kena tahu di mana bahagian yang sulit dan yang mana tidak sulit. Lepas tu baru kita tonton video tadi sampai habis. Okey? Kalau okey, bagus. Jadi kita akan terus. Jadi yang pertama kita akan lihat pada muka surat kat sini 66. Okey, kita lihat muka surat 66. Saya zoom dekat sikit. Kenali diri. Kita mempunyai bibir, payudara, punggung, dubur dan genital iaitu zakar atau faraj. Lelaki zakar, perempuan faraj. Okey, semua ini dikenali sebagai anggota seksual. Anggota seksual. Okey, apakah itu anggota seksual? Kita akan pergi lebih lagi untuk mengetahui apakah bahagian anggota seksual. Okey, jadi anggota seksual lelaki dan perempuan. Kita lihat dulu lelaki. Ini kita ada bahagian punggung. Apa itu punggung pula, cikgu? Betul, punggung merupakan bahagian seksual. Okey. Seterusnya kita ada bahagian dubur. Dubur dengan punggung tak sama ke, cikgu? Hai, peninglah saya fikir. Okey, punggung adalah bahagian di hadapan ini, di bahagian luarnya. Okey, manakala dubur adalah lubang di dalam tu. Yang mana najis keluar tu. Itu lubang kita panggil dubur. Okey, manakala bagi kita lihat lagi anggota seksual bibir. Bibir. Lagi kita ada payudara. Payudara, lelaki pun ada payudara. Ya ke, cikgu? Ingatkan perempuan je ada payudara? Tak. Lelaki pun ada payudara, perempuan pun ada payudara. Yang membezakannya apabila akil balik, payudara perempuan akan membesar. Payudara lelaki tidak akan membesar. Kalau membesar tu ada masalah. Awak kena jumpa doktor pakar. Tanya, kenapa saya punya membesar? Okey. Dia yang perempuan sahaja yang akan membesar apabila akil balik. Yang lelaki tidak. Melainkan awak pergi gym, barulah dia berkotol-kotol, berotot-otot ya.
Seterusnya bagi perempuan, kita ada kat sini, kita ada farash. Kita tak panggil dia bird, kita panggil dia butterfly, kita tak panggil dia nama-nama yang biasa awak dengar di rumah lah. Okay, jadi kita panggil dengan nama yang sebetulnya. Kenapa? Awak nak tahu kenapa pentingnya? Penting. Jika awak dikena gangguan seksual daripada orang dewasa, tiba-tiba polis datang tanya, dia menyentuh bahagian apa? Awak biasa panggil rama-rama. Okay, awak cakap, dia datang dan dia pegang rama-rama saya. Sudah, dia pegang rama-rama, polis pun tak boleh nak buat apa-apa, mahkamah pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi penjenayah tadi boleh cakap, saya pegang mainan rama-rama. Jadi awak kena betul-betul sebut, kena tahu namanya. Jadi yang perempuan kita panggil sebagai farash, dan juga lelaki sebagai zakar. Kita panggil dia zakar. Okay. Jadi bahagian-bahagian ini, punggung, dubur, bibir, payudara, farash, zakar adalah bahagian seksual, anggota sulit bagi lelaki dan perempuan. Lelaki pun tak boleh suka-suka awak nak pergi pegang zakar kawan kamu. Tak apa, lelaki boleh sentuh lelaki. No, that's not gonna happen. Takkan berlaku. Okay, tidak boleh. Sama juga dengan perempuan, awak tak boleh suka-suka pergi pegang punggung kawan awak, terutama kawan perempuan atau lelaki pun tak boleh. Jadi awak kena jaga yang itu. Awak ingat, awak lelaki awak boleh pegang suka-suka, main gurau-gurau, awak boleh pergi pegang punggung dia ke, pegang payudara dia ke, tak boleh. Jadi saya dah ingatkan kat sini. Tolong bagi nama yang betul. Sama juga dengan lelaki. Okay, ada orang pegang zakar dia, dia cakap ada orang pegang pistol air saya ke, ada orang pegang punai ke. Punai itu burung. Cakap, ada orang pegang burung saya ke. Jadi di mahkamah, burung. Jadi klausa-klausa ayat-ayat macam ni tak boleh diguna pakai. Jadi kalau sebut dia pemegang zakar saya. Penting bagi mengelakkan kita daripada teraniaya daripada undang-undang. Okay, jadi gunakan istilah yang betul. Itu penting. Okey. Jadi kita akan teruskan lagi. Tolong ingat tu ya. Kita ada tadi lagi sebut anggota seksual. Kita ada punggung, cek. Dubur, cek. Bibir. Bibir saya terlupa nak sebut tadi. Kenapa bibir anggota seksual? Kenapa ya? Bibir tidak boleh disuka-suka. Ada orang nak pegang ke, nak cium di bibir ke. Tak ada. Awak dah besar-besar ni ada mak ayah awak pergi cium kat bibir awak? Tak ada. Even abang awak ke kakak awak ke pergi cium kat bibir? Tak ada. Tak boleh. Bibir adalah anggota seksual. Tidak boleh dibenarkan sesiapa pun sesuka hati menyentuhnya. Okey, terutama sekarang ni banyak penyakit berjangkit lagi. Jadi itu kena jaga. Ingat Okey, kita ada lagi payudara, cek, farash dan juga zakar. Itu adalah nama-namanya. Okey, lindungi anggota seksual. Ini yang penting ni. Ni penting. Lindungi anggota seksual. Katakan tidak jika ada yang hendak menyentuh, melihat, merakam atau memfoto, memaksa menyentuh. Jadi ini tidak boleh. Okey, menyentuh. Mana-mana bahagian tadi yang disebutkan tadi, suka-suka hati nak sentuh, tak boleh. Okey, melihat pun tak boleh. Tiba-tiba awak tengah-tengah mandi, ada orang buka pintu bilik air, tengok awak. Tak boleh lah. Melihat tak boleh. Merakam atau memfoto pun tidak dibenarkan. Awak pergi selfie ke, kawan awak pergi ambil gambar awak, nak bergurau, pergi ambil gambar awak tengah berlari dekat dalam bilik air, dia ambil gambar. Awak tengah tak pakai baju ke, tak pakai seluar ke. Jadi itu adalah hak privasi kamu. Tak boleh suka-suka orang datang merakam atau memfoto. Ingat ya. Okey, seterusnya memaksa menyentuh. Yang ini memaksa menyentuh. Yang ini bahaya. Okey, setengahnya ada orang dewasa, dia pergi dekat awak, dia baik, dia datang dekat, dia bagi aiskrim, bagi gula-gula. Lepas tu lama-lama dia paksa awak pegang kemaluan dia ke,
ataupun dia memaksa awak menyentuh bahagian-bahagian yang bahagian-bahagian seksual lain seperti dubur ke, ataupun awak disentuh ke, tak boleh. Ingat Okey, jadi itu adalah secara umumnya. Awak kena ingat, anggota seksual dan bahagian tidak boleh disentuh. Selamatkan maruah. Yang ini penting ni. Ibu bapa Amira, okay, saya baca. Selamatkan maruah. Ibu dan bapa Amira sentiasa berpesan supaya Amira menjaga kehormatan anggota seksualnya. Mesti jaga. Okey, kenapa? Cara Amira menjaga, macam mana nak jaga ni? Cakap senang lah, tak arti nak jaga. Ui, senang nak cakap. Kena jaga. Memakai pakaian yang sopan. Ramai yang pakai pakaian tak cukup kain sekarang. Pakai tudung, pakai baju ketat, seluar ketat, baju singkat, terangkat, nampak pusat. Macam mana tu? Terutama yang perempuan. Awak dah tahun 3, 9 tahun, tapi awak pakai baju adik awak umur 7 tahun. Kakak awak ke, dipakai baju awak. Awak 9 tahun, kakak awak umur 14 tahun pakai baju awak umur 9 tahun. Tak boleh lah, dia jadi ketat, tak sopan. Okay, nampak susuk tubuh. Okey. Seterusnya, menutup pintu bilik ketika menjalin pakaian. Yang ini ramai. Okey, buka baju lepas mandi dengan kain tuala lari. Wop! Terbuka habis semua. Terus bogel-bogel lari keluar bilik. Yang terutama yang lelaki ni. Yang perempuan saya percaya ramai yang dah tutup, dah tahu malu. Okey, yang lelaki ni, bontot terkeluar. Orang kata panggil bontot pula, kita panggil tadi punggung terkeluar. Lari, punggung terkeluar ke belakang macam tu, tak boleh. Okey. Tutup pintu, salin baju, tutup pintu, jangan tunjuk kat orang. Okey. Seterusnya, mengelak melalui tempat yang sunyi seorang diri. Janganlah awak suka-suka pergi jalan tempat yang sunyi. Itu utama sekarang semasa PKP ni, banyak tempat yang sunyi. Okey, sebab orang tak ramai, orang tak keluar bekerja. Awak tak boleh lah nak keluar seorang-seorang pergi kedai. Kejap lagi awak kena tangkap. Orang buat bukan-bukan dekat kamu, bahaya. Okey. Jadi yang itu kita akan lihat kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Apakah kesannya? Kesan dia banyak. Kesan dia sangat banyak. Antaranya ialah kesan Amira tidak menjaga. Yang pertama, dia mendapat malu dan emosi terganggu. Malulah. Orang ambil gambar dia, awak kawan-kawan gurau dengan dia, ambil gambar dia tak pakai baju ke, ambil gambar dia pakai seluar dalam ke, gambar yang tidak sopan, sebarkan melalui aplikasi WhatsApp, sebarkan melalui Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, pelbagai lagi media sosial. Jadi mudah tersebar. Apabila perkara macam ni mudah tersebar, jadi emosi dia terganggu, dia tertekan, dia malu, dia nak berhadapan. Macam mana dia nak jumpa kawan dia? Macam mana dia nak jumpa saudara mara dia? Dia malu dengan abang kakak dia, adik-beradik dia. Jadi emosi dia terganggu, menyebabkan dia tertekan. Tertekan, orang tertekan boleh buat macam-macam. Silap-silap awak dia pergi buat benda yang bukan-bukan nanti. Okey, seterusnya tidak disukai rakan. Tidak disukai rakan. Semua orang tak nak kawan dengan dia. Kesian. Okey, tak boleh buat macam tu. Sebab semua orang tak nak kawan, dah malu, dah tahu dia mesti ni budak tak baik, mesti dia buat benda yang tak elok, mesti. Jadi orang tak nak kawan dengan dia. Kesian kat dia. Maruah keluarga tercela. Okey, jadi bila awak tak jaga, maruah keluarga tercela. Mak ayah awak malu. Okey, adik-beradik awak lain malu. Jadi bila malu tadi, awak mula tak disukai, mendapat rasa malu, emosi terganggu, tertekan. Okey, mak ayah dia malu. Macam mana nak jumpa orang kampung, makcik-makcik bawang ke sana ke sini, ada makcik bawang. Cerita, anak si Polan-Polan tu kan, anak-anak ni Abu Nawas ke apa, anak dia lah yang punca. Jadi malu, awak malu, orang lain pun malu. Okey. Jadi ingat. Okey. Jadi itu adalah secara umumnya. Awak pun tengok balik dalam buku teks, awak baca balik, seperti yang saya cakap tadi mengenai kenapa kita kena jaga anggota seksual, kenapa kita kena lindungi anggota seksual.
Katakan tidak jika ada yang hendak menyentuh, melihat, merakam atau memaksa menyentuh. Tak boleh. Okey, seterusnya selamatkan maruah. Cara menjaga kehormatan. Bagaimana cara nak menjaga kehormatan anggota seksual? Okey, seterusnya kita ada kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Seterusnya kita akan menonton video. Okey, kita akan menonton video. Sama-sama kita akan menonton video ini. Okey, baiklah. Daripada video ini saya nak awak belajar apakah yang isi penting yang ada dalam video ini. Hai adik-adik, mesti seronok kan kalau main sorok-sorok atau kejar-kejar dengan kawan-kawan. Tapi macam mana pula ya kalau ada orang dewasa atau orang asing datang dan kacau adik-adik? Mesti adik rasa tak selesa dan marah kan? Adik-adik nak tahu tak? Pada badan kita ini ada bahagian yang mesti kita jaga. Bahagian itu ialah dada, kemaluan dan punggung. Semua ini adalah bahagian sulit adik-adik. Sulit tu maknanya rahsia tau. Tiada siapa yang boleh lihat atau sentuh. Jadi, kalau ada orang yang cuba sentuh bahagian rahsia adik-adik, iaitu bahagian dada, kemaluan atau dubur, adik kena jerit kuat-kuat. Jangan! Lepas tu, lari laju-laju daripada orang tu. Kemudian, bagi tahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain apa yang terjadi. Bukan tu je, bagi tahu lagi kepada ibu bapa jika ia berlaku kepada adik-adik atau kawan adik-adik. Iaitu yang pertama, kalau ada orang yang pegang atau tengok kemaluan adik-adik. Yang kedua, kalau ada orang yang tunjuk kemaluannya kepada adik-adik. Yang ketiga, kalau ada orang yang suruh adik-adik buka pakaian. Yang keempat, kalau ada orang yang cuba ambil gambar adik-adik semasa tidak berpakaian. Yang kelima, kalau ada orang tunjuk pada adik-adik gambar yang pelik-pelik atau video orang tak pakai baju. Dan yang keenam, kalau ada orang yang cuba pegang atau cium bahagian-bahagian rahsia pada badan adik-adik. Jadi, kalau perkara tadi berlaku pada murid-murid, pastikan lari pada ibu bapa dan bagi tahu mereka. Jangan simpan perasaan ini sendirian dan sentiasa kongsikan dengan ibu bapa perasaan tidak selesa atau takut pada bila-bila masa. Mereka sangat menghargainya. Sekarang dah tahu kan bahagian-bahagian sulit adik-adik? Jadi ingat, jerit, lari dan bagi tahu orang lain. Ingat. Adik. Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau! Tolong! Tolong! Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri. Tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat! Okey, baiklah, selesai menonton video tadi. Macam mana? Dah dapat dah apa yang saya cuba sampaikan? Video dah tonton, cerita dah tengok. Okey, jadi buku pun dah baca. Kita dah lihat semua apakah kepentingannya. Jadi apa yang kamu kena buat ialah nanti saya akan bagikan satu tugasan tentang anggota tubuh badan. Awak kena label dan senaraikan. Okey, tolong siapkan tugasan itu. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi. Okey, yang mana menonton daripada channel saya YouTube, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okey, hanya menyokong usaha dan hasil saya.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga berjumpa lagi.